Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan matan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Iman adalah mana dalam matan Syekh Al-Imam Tahawi rahimahullah mengatakan bahawa iman adalah beriman dengan Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, beriman dengan qadar yang baik, yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam matan. Kemudian Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah mengatakan bahawa 6 perkara yang disebutkan di sini telah pun kita bincangkan dalam hadis Jibril pada bahagian kitab yang telah lalu. Kemudian Syekh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah membawakan satu hadis, iaitu hadis Wafdi Abdul Qais, hadis rombongan Abdul Qais, yang mana dalam hadis tersebut Nabi berkata kepada mereka, amurukum bil imani wahdah, aku arahkan pada kalian agar beriman dengan Allah yang Maha Esa. Atadruna mal iman, tahu tak apa itu iman? Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wa an tu'addul khumusa ma ghanimtum. Iman adalah mengucapkan syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa iqamis salah, dan mendirikan salah, wa ita'iz zakah, barakallahu fiik, jazakallahu khair, assalamualaikum, wa an tu'addul khumusa ma ghanimtum, dirikan salat, tunaikan zakat, dan memberikan 1/5 daripada harta ghanimah. Dua hadis ini kelihatan ta'rif yang berbeza, seolah-olah berlaku pertentangan. Hadis pertama, hadis Jibril, Nabi kata iman adalah iman dengan Allah, rukun iman yang 6. Dalam hadis Wafd Abdul Qais, rombongan Abdul Qais, Nabi jawab dengan rukun Islam. Rukun Islam, malah ada yang bukan rukun Islam, iaitu tunaikan 1/5 daripada harta ghanimah. Jadi zahirnya kelihatan seperti berlakunya pertentangan.
Lepas tu Imam Abdul Aziz rahimahullah beliau kata tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Ta'rif iman yang disebutkan dalam hadis Jibril hanya diberikan oleh Nabi SAW setelah ada soalan sebelumnya tentang Islam. Bila dah ada Islam, Islam adalah mengucap 2 kalimah syahadah sampai haji. Kemudian soalan kedua datang tanya tentang iman, jawapannya beriman dengan Allah. Memanglah Islam dan iman bila disekalikan, makna Islam kembali kepada amal zahir dan makna iman kembali pada makna batin. Pada makna iman yang batin, bukan melalui amalan tapi melalui kepercayaan dan keyakinan terhadap rukun iman. Berbeza daripada hadis rombongan Abdul Qais, wafd Abdul Qais. Yang ini memang Nabi cerita tentang iman sahaja. Maka iman sahaja merangkumi segala yang diiktikadkan oleh hati, segala yang diungkapkan oleh lisan dan segala yang dilakukan oleh perbuatan. Ini semua masuk dalam iman, iaitu amal-amal salih. Dan segala yang dikira sebagai perkara amal salih, sama ada dalam hati ataupun yang dikatakan dengan lisan ataupun yang disebutkan dalam yang dilakukan oleh perbuatan. Jadi Imam Abdul Aziz membincangkan perkara ini kerana golongan Hanafiyah yang pada bab ini beliau mereka cenderung kepada mentakrifkan iman kepada amalan hati sahaja. Bagi mereka hadis wafdi Abdul Qais hadis yang muskil. Hadis yang perlu dicari penyelesaiannya. Ada kemuskilan di situ. Imam Abdul Aziz kata tidak ada kemuskilan. Apa yang disebut sini tidak bertentangan pun dengan apa yang asal. Dia kata Imam Abdul Aziz, wa ma'lum. Kita tengok pada maklum. Dan telah dimaklumi bahawa amalan-amalan ini, anda baca je daripada terjemahan terus yang daripada ini supaya kita cepat. Dan telah dimaklumi bahawa amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis wafd Abdul Qais ialah amalan-amalan yang disertai dengan niat. Sudah pasti amalan sahaja tanpa ada niat dan tanpa amal ibadah yang zahir, tanpa disertai dengan amalan dalam hati seperti amalan golongan munafik, tak termasuk dalam iman yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada wafd Abdul Qais. Perlu difahami bahawa apabila ahli sunnah mengatakan bahawa amalan juga termasuk dalam iman, tidak bererti amalan yang kosong daripada keimanan dalam hati. Mesti amalan yang disertai dengan iman dalam hati. Menyertakan amalan dalam takrif iman bukan bererti menafikan amalan dalam hati. Menyatakan amalan hanya pada hati dan bukan pada perbuatan, itu yang menyebabkan iskal. Itu yang muskil. Jadi Imam Ibn Aziz sekarang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi dengan cara yang sangat lembut. Beliau kata lagi, kita ambil yang bawah terus. Wal kitabu was sunnah mamlu'an. Kita tengok mana kitab sunnah. Okey, di tengah-tengah. Ini yang kita masuk. Sampai sini yang kita baca pada minggu lepas. Beliau bersambung, Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan dalil-dalil. Nampak di tengah, di bahagian bawah. Muka surat 161. Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, Al-Quran dan Sunnah penuh dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa hukum iman tidak sabit pada seseorang kecuali dia telah beramal dengan rukun iman disertai dengan tasdiq. Dalam Al-Quran Sunnah semua tahu bahawa semua amalan-amalan yang diterangkan sebagai iman, hendaklah amalan itu dilakukan berserta dengan tasdik, membenarkan. Oleh itu, amalan yang dilakukan oleh golongan munafik bukanlah termasuk dalam iman. Walaupun
dari segi hukum zahirnya mereka kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah sebagai seorang Islam, namun perbincangan iman yang hakikat iman yang menyelamatkan seseorang di hari akhirat itu tidaklah termasuk dalam amalan golongan munafik. Munafik itu mereka beramal namun amalan mereka bukan hakikat iman. Hakikat iman itu amalan yang mesti disertakan dengan tasdiq. Yang mengatakan cukup dengan amal dan akuan lisan tanpa tasdik itu golongan karamiyah. Itu bukan qaul ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau golongan irja fuqaha ingin membawakan hadis Wafd Abdul Qais sebagai hadis yang iskal, yang menyatakan bahawa amalan sahaja tidak disebutkan tasdik, hadisnya perlu ditafsirkan iman di situ, artinya Islam dan sebagainya. Itu masalah kepada pemahaman anda sendiri, kata Ibn Abi rahimahullah. Bukan masalah pada kaedah ahli sunnah wal jamaah secara umum. Jadi kaedah yang ada, biasalah satu kesilapan. Bila berlaku saja kesilapan dalam mentakrifkan satu perkara, dia akan jumpa hadis yang bertentangan. Ada dua cara. Sama ada kembali kepada asal, betulkan ta'rif, betulkan i'tiqad, atau cara kedua mentakwilkan. Ramai di kalangan orang yang tersilap memilih untuk mentakwilkan. Jadi mereka tak betulkan kaedah asal, tapi mereka cuba mentakwilkan nas tersebut kerana mereka tahu bahawa takkan Al-Quran dan Sunnah silam. Jadi perlu ditakwilkan sesuai dengan yang dianggap sebagai betul. Sebab tu prinsip yang asal tu mesti tepat. Kalau prinsip asalnya kaedah yang dianggap sebagai tonggak itu tak tepat, maka nas akan dijadikan sebagai tabi' terhadap apa yang diputuskan. Dalam semua masalah, kita kalau prinsip asal yang dipegang itu salah, walaupun mereka rujuk kepada nas, tapi nas itu akan ditafsirkan berdasarkan kepada apa yang difahami. Bukan mereka mengambil kefahaman daripada nas. Dan ini juga berlaku dalam bab ini. Okay, jadi kata Ibn Abil Ajr rahimahullah, hadis Wafd Abdul Qais ketika Nabi mentakrifkan iman dengan rukun-rukun Islam dan memberi ghanimah memberi harta 1/5 daripada ghanimah. Hadis ini ialah hadis Nabi menerangkan makna iman yang umum yang mana terangkup padanya segala amal perbuatan dan segala i'tiqad. Kerana tidak ada orang beriman pun, tidak ada seorang pun di kalangan ulama sunnah yang mengatakan bahawa amalan-amalan dianggap sebagai iman sekiranya kosong daripada tasdik dan i'tiqad. Mesti amalan tersebut amalan disertai dengan tasdik. Sebab tu kata Syekh, Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa hukum iman tidak sabit pada seorang kecuali dia telah beramal dengan rukun iman disertai dengan tasdik, iaitu dengan i'tiqad. Iman telah dijelaskan maknanya oleh Al-Kitab As-Sunnah. Di sini ada dalam terjemahan, ada yang tertinggal. Kata dalam teks asal, selepas habis pada perenggan tasdik tadi, kata Imam Ibn Abil Is, wa hadha akthar min ma'na salati waz zakah. Malah, boleh tambah situ, malah makna iman itu mesti disertai dengan tasdik lebih jelas dan lebih banyak diperjelaskan dalam Alkitab dan Sunnah lebih daripada makna solah dan zakah. Solat dan zakat. Apa itu solat? Sebelum Nabi datang, solat orang Arab guna tak perkataan solat? Sebelum Nabi diutuskan, kalimah solat ni ada atau tidak dalam bahasa orang Arab? Ada. Sebab tu kalau kita cerita tentang ta'rif lughatan ialah bahasa Arab. Ta'rif dalam bahasa sebelum datang hukum syarak. Mana bahasa yang betul-betul bahasa asal. Lepas tu lughatan wa syar'an. Syar'an adalah ta'rif selepas syarak perkenalkan lafaz, syarak menggunakan lafaz tersebut untuk merujuk kepada suatu amalan yang disyariatkan.
Contohnya salah, ketika Nabi sebelum datang, orang Arab memang gunakan kalimah solat. Tapi solat artinya doa. Solat artinya doa, lughatan. Namun secara syarak, kalau Allah perintahkan kita dirikan solat, bukan suruh kita doa. Tapi kita kena rujuk kepada hakikat syariah. Macam mana rujuk hakikat syarak yang Allah maksudkan? Tidak ditemukan detailnya dalam Quran, tapi ditemukan dalam sunnah Nabi SAW. Kehendak maksud salat dalam ayat Al-Quran adalah seperti mana yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda, yang mana terangkum dengan satu hadis yang umum, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Okey, jadi hakikat makna salat, okey, nak tahu makna salat sebenar dalam ayat Quran, sunnah yang menerangkannya. Begitu juga zakat, yang pada asalnya maksudnya penyucian harta, atau maksudnya an-nama, mana peningkatan. Zakat ada mengandungi dua makna. Satu, sucikan yang ada, yang kedua, kembangkan yang telah suci tadi. Okay. Zakat. Jadi zakat dari sebahasa orang Arab guna pakai. Sebelum datang Islam pun mereka gunakan kalimah zakah. Namun bila Islam datang, pendetailannya kita temukan dalam hadis Nabi SAW. Ada zakat yang wajib. Zakat wajib ada berapa kategori. Ada zakat, ada yang sedekah dikira yang sunat. Mana sedekah yang sunat, sedekah yang wajib tu zakat. Pentakrifan terhadap kalimah zakat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kata Syekh, untuk bab makna solat dan zakat yang diijma'kan diterangkan dalam hakikat makna solat dan zakat diterangkan dalam sunnah Nabi SAW. Namun hakikat makna iman, apa itu makna iman? Bukan sekat dalam sunnah, diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah. Dalam Quran tu ditemukan hakikat makna iman yang dimaksudkan dalam ajaran Islam. Kata Syekh, kenapa perlu zakat dan makna solat dan zakat dalam anda ketika mentakrifkan makna solat dan zakat, anda boleh terima pendetailannya daripada Al-Quran dan sunnah, sedangkan makna iman yang diterangkan dalam sunnah terlalu banyak, dalam Quran pun banyak. Lebih banyak Allah menerangkan makna iman berbanding dengan makna solat dan zakat. Tapi anda boleh terima makna solat dan zakat, tapi tak boleh terima makna iman dan makna iman yang bererti amalan yang berserta dengan yang bererti segala ungkapan, segala i'tikad, mana amalan yang disertai dengan tasdik, amalan disertai dengan i'tikad. Buktinya mana? Baru beliau bawakan ayat-ayat ini. Sebab anda terangkan sebab takut kita tak jelas kenapa beliau bawakan ayat-ayat ini. Buktinya mana? Iman telah dijelaskan maknanya oleh Alkitab dan As-Sunnah. Jadi ada perkataan tinggal. Beliau kata iman itu lebih banyak diterangkan oleh Allah, makna iman, hakikat iman lebih banyak diterangkan berbanding makna solat dan zakat. Kerana di sini iman telah dijelaskan maknanya oleh Alkitab dan As-Sunnah, sedangkan as-salah dan zakat hakikat kalimah ini diterangkan dalam sunnah Nabi SAW. Antara penjelasan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun. Kalau nak buat kotak lah. Bagi yang buku sendiri. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Okey, boleh gariskan kalimah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergementarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman ni, mereka bila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka mendengar dan mempelajari, mendengar kalamullah. Ini amalan. Tapi tak disebutkan, kita faham. Mereka mendengar kalamullah,
Mereka memerhatikan dan mendengar kalamullah. Bila mereka dengar, hati mereka gemetar. Itulah orang beriman. Mereka dengar bukan sekat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengar dan mesej dalam ayat tersebut yang mengandungi nama-nama Allah menyebabkan hati mereka gemetar. Kalau orang masuk telinga kiri, gemetar tak? Tak. Gemetar ni bila orang percaya betul. Orang yang tak percaya kepada corona, gemetar tak? Tak gemetar. Yang gemetar yang percayalah. Budak-budak tak kenal ular, nampak ular angkat kepala, nampak comel lagi. Dia boleh pergi pegang. Tapi yang yakin, bapak dia tengok. Sepatutnya anak dengan bapak, siapa lebih berani? Bapak lebih berani. Tapi anak nampak ular, dia boleh relax. Bapak dia yang gemetar. Kenapa? Anak dia tak yakin, tak tahu apa pun. Dia cuma nampak aje. Tak masuk ke hati. Nampak menarik. Mungkin seronok lagi. Ular lagi nampak warna-warni. Mungkin nampak ular sawa dikejar lagi, nampak warna-warni. Cantik. Sebab dia tak masuk ke hati. Dia tak tahu, dia tak faham. Yang gemetar ni orang-orang yang kenal Allah. Yang percaya dan yakin. Orang beriman, dengar nama Allah, mereka kenal Allah, mereka dengar, mereka gemetar. Artinya, itulah erti iman. Ada amalan. Ada amalan mereka dengar dan disertai dengan perbuatan. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, mula-mula kenal Allah. Sebut nama Allah, gemetar. Bila dibacakan pula ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini satu masalah yang lain berkaitan pertambahan iman. Yang penting wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal pada Allah. Ini juga amalan hati. Amalan hati. Dan tawakal kita tahu amalan hati yang bergabung dengan perbuatan. Tawakal tidak berlaku kecuali dengan usaha. Ini juga kata Syekh, bukti yang jelas bahawa dalam Al-Quran menerangkan makna iman, iaitu amalan berserta dengan i'tiqad, percaya ataupun tasdiq. Firman Allah yang lain, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman atau hanya saja orang-orang yang beriman, alladzina amanu, ialah orang-orang yang beriman atau mempercayai billahi, beriman dengan Allah, wa rasulihi, dan dengan rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak syak, yakin, tasdiq. Dan Allah sambung, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang, berkorban dengan harta mereka dan diri mereka fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun, mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Kan maknanya dua. Beriman dengan Allah, tak ragu, tidak ragu padanya. Kemudian mereka sampai korbankan jiwa dan harta mereka. Inilah orang iman yang sebenar. Kata Syekh, mesti amalan dan i'tiqad. Mesti amal dan i'tiqad. Dua-dua mesti ada. Bila sebut amalan, mesti dengan hati. Bila kata percaya, mesti dengan amal. Tidak boleh dipisahkan. Inilah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak perlu diragui makna iman sebenar. Jadi hujahnya kembali kepada orang. Habis Jibril Allah kata Allah. Ya, hadis Jibril sebab Nabi terangkan selepas makna Islam. Itu je. Kalau ada orang tanya lagi, ya, Jibril, hadis Jibril, Nabi memang Jibril sebut beriman dengan Allah, malaikat sebagai pisahkan antara rukun Islam dengan iman, sebab memang itu pendetilan berkaitan dengan bila diterangkan bersama apakah iman dan Islam. Namun secara umum hakikat iman merangkumi semua. Sampaikan ada sebahagian syekh, dia buat agama ni, ad-din semua sekali adalah iman. Nak faham kan? Agama ni keseluruhannya adalah Islam dan iman. Orang Islam tu Islam, mana sama ada agama keseluruhannya adalah iman, atau secara yang semua yang ada Islam, semua yang keseluruhannya adalah Islam. Nak faham makna. Kemudian pendetilannya baru dipecahkan.
dipecahkan, iaitu beriman dengan Allah dan malaikat semua sekali. Kemudian hasil beriman dengan Allah itu mereka tunaikan solat, zakat dan sebagainya. Ada yang terangkan begitu. Tak kait, sebenarnya tertib berkaitan dengan maratib. Maratib ni semua istilah dalam bab tertentu. Tapi dalam bab kesempurnaan ajaran Islam, semua masuk dalam satu kategori. Cuma kenapa susunan dalam maratibuddin, susunan keagamaan seseorang itu dalam hadis Jibril disusun dengan 3 peringkat? Sebab di sana hadis Jibril menerangkan tentang buah keimanan. Orang yang beriman, kalau dia betul-betul beriman, level paling rendah dia mesti tunaikan apa yang Allah wajibkan, iaitu rukun Islam yang 5. Kemudian kalau mereka bertambah yakin, ketika mereka beramal tersebut, mereka beramal disertakan dengan rukun iman. Kalau lebih tinggi level mereka dalam beriman, lebih yakin, mereka beramal dengan rukun Islam dan disertai dengan keimanan dengan rukun iman, ditambah kualiti sebagaimana mereka melihat Allah dalam rukun ihsan. Kualiti dalam beramal. Sebab tujuan orang Islam ketika belajar agama bukan nak dengar. Orang Islam bukan macam orientalis yang cuma nak tahu Islam, nak tahu hukum Allah, sebab mereka nak beriman, bukan mereka nak tahu. Sebab tu takrif iman dengan tahu yang dibawa oleh Jahmiyah tidak valid dalam Islam. Takrif iman dalam Islam bukan nak tahu, takrif Islam kita nak taat kepada Allah. Maka bermula dengan tahu, yakin, beramal, yakin dan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tahu itu bukan tujuan seseorang yang menuntut ilmu dalam Islam. Sebab itu dalam level keislaman seseorang dalam beramal bermula dengan Islam, iman dan ihsan. Namun dalam mentakrifkan iman secara umum, segala i'tiqad, segala perkataan, segala perbuatan masuk semua dalam takrif iman. Jelas? Okey. Ayat seterusnya yang Syekh bawakan tiga ayat untuk menerangkan bahawa dalam Quran, memang dalam Quran wallazina amanu wa amilus solihat, allazina amanu wa amilus solihat terlalu banyaklah. Cuma Syekh bawakan sekarang makna innamal mu'minun, fala wa rabbika la yu'minun, kalimah-kalimah yang berkaitan. Dan inilah dia kenapa ayat-ayat ini dibawakan, sebab perbincangan terhadap ayat ini meluas. Jadi kalau tuan-tuan pergi cari allazina amanu wa amilus solihat, tak jumpa sangat dia punya perbincangan. Tu perbincangan dalam bab iman Islam sama atau tidak. Tapi kalau bincang bab iman disertai dengan hati, inilah ayat-ayat yang kita temukan. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang ketiga, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, demi Allah, maka demi Allah, demi Rabb kamu. Allah gunakan kalimah rububiyah, demi Allah. Apa beza Rabb dengan Allah? Uluhiyah dan rububiyah. Kalau kita buka dalam tafsir, kita temukan apa? Kalau bahasa orang putih nampak jelas. Kalau Rabb, dia akan terjemahkan dengan the Lord. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kalau kalimah Rabb dimaknakan dengan the Lord of universe. Mana yang Tuhan Tuhan yang menjadi tuan, pemilik dan pengurus kepada universe. Tapi kalau kalimah Allah, dia akan terjemahkan dengan God, Tuhan yang disembah. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most gracious, most merciful. Ini God. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, ada sebut alhamdulillah, apa alhamdulillah bahasa orang putihnya? All praise due to Allah, the Lord of universe. Kan? Lord of universe. Rabbil alamin. Orang putih dia ada kalimah yang lebih banyak boleh menerangkan, lebih spesifik berbanding bahasa Melayu. Kalau kita bahasa Melayu, Tuhan semesta, semua Tuhan. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Rabbil alamin. Tapi bahasa Arab nampak jelas beza. Bahasa Arab, bahasa Inggeris ada
ada pemaknaan. Walaupun Lot itu tidak memaknakan penuh makna rububiyah, namun lebih dekat berbanding dengan bahasa Melayu yang hanya memaknakan kalimah Tuhan. Jika kita tengok kepada terjemahan bahasa Inggeris, pada part tertentu, malah pada banyak tempat lebih memahamkan terhadap kalimah-kalimah yang ada bahasa Arab. Menunjukkan bahawa nak tak nak kena mengakulah. Nak tak nak kena mengaku. Bahasa kita perlu mesti ada. Tapi dari segi perkembangannya, orang Melayu lah kena cari, kena gali balik bahasa. Mesti ada asalnya. Cuma kena cari gali, cek semula perkataan yang paling sesuai untuk dimaknakan terhadap kalimah Allah dan kalimah Rabb. Kecuali mungkin puncanya juga, ramai orang kita dari dulu lagi tak nak uluhiyah rububiyah sama je, tak boleh uluhiyah rububiyah. Lain lah kalau cakap macam tu. Memang tak jumpa lah. Kalau awal-awal lagi pergi belajar kat ustaz-ustaz tentu dia kata Allah dengan Rabb ni sama je. Allah tu Rabb. Memanglah dari segi orang pula, dari segi zatnya sama, zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama itu merujuk kepada perbincangan yang berbeza, pada aspek yang berbeza. Okey. Fala wa rabbika. Fala artinya la sini la sumpah, la qasam, macam la uqsimu bihadzal balad. Fala artinya Allah bersumpah. Wa rabbika sama arti wallahi. Sama dengan wallahi. Kalau apa maksud fala wa rabbika, atau dalam Al-Quran la uqsimu bihadzal balad. Apa arti uqsimu? Aku bersumpah, betul? Bihadzal balad, dengan negeri ini. Tambah la kat depan. Dan aku tidak bersumpah. Allah bersumpah ke tak bersumpah? Uqsimu, aku bersumpah. Ada la kat depan, la uqsimu bihadzal balad. Jadi apa? Aku tak bersumpah dengan negeri ini. Begitu? Fala wa rabbika. Rabbika wa rabbika, demi Tuhanmu. Atau kalau sebut fala ada lam kat depan, maksudnya apa? Ini kena faham usul Arab. Dalam sumpah, kalau sebut la kat depan, itu takkid. Aku benar-benar bersumpah. Orang Arab, kalau orang kata kita jumpa budak kecil kan, budak kecil jumpa ya ukhti, budak lelaki, kita panggil dia macam perempuan, ya ukhti ta'ali, isyhad, dia marah. Anta kata anta walad wala bin, la anta bint, la wallah. Mesti dia marah kan. Budak lelaki dia kata dia budak lelaki, dia kata ya bint, budak perempuan, sini kejap. Tanya, kau lelaki ke, kau perempuan ke? Dia nak nafikan, dia sebut wallah la. Dia kata, la wallah, demi Allah, demi Allah aku bersumpah. La wallah, orang sebut la wallah artinya aku betul-betul bersumpah. Sampai sekarang aku dah pakai la wallah. La wallah. La wallah artinya wallahi. Mana la tu litakkid. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, wahai Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman, iaitu seluruh manusia tak dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Di sini bukti bahawa orang Islam pun berselisih. Nak tunggu orang Islam tak selisih memang tak jumpalah. Ada orang dia kata, nak tunggu, mesti kita jangan belajar, kalau belajar berselisih. Tak mungkin. Habis kita satu tajuk, masuk cerita lain. Lepas habis satu isu, akan ada isu lain. Manusia ni memang sentiasa berselisih. Sentiasa berselisih. Kita nak arahkan orang supaya tak berselisih, susah. Otak tu banyak. Nak kurangkan boleh. Caranya jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata, demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim
dalam urusan yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim. Gariskan thumma la yajidu fi anfusihim. Atau kalau nak gariskan dua tiap-tiap ayat, hatta yuhaqqimuka, itu letak satu, ataupun letakkan itu adalah amal zahir. Manakala thumma la yajidu fi anfusihim adalah amal hati. Demi Tuhanmu, mereka tak dikatakan mereka beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan urusan. Itu amalan perbuatan. Thumma, kemudian la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka haraj, perasaan tidak sedap atau tidak puas hati, mimma qadait, di atas apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi situ ada amalan anggota dan amalan hati. Okey. Syekh syarahkan. Penafian terhadap iman sehingga ada tanda penyudah ini, itu menerima hukum Allah. Penafian iman kat mana? Allah kata la yu'minuna hatta tu nama ghayah. Dia kena maksudnya tidak penafian iman, tidak beriman sehinggalah kalian buat sekian dan sekian. Dalam ayat yang ketiga. Tidak beriman, mereka dikata tidak beriman sehingga mereka jadikan kamu sebagai hakim dan mereka redha. Okey, itu ayat ketiga. Ayat yang atas, hanya dikatakan orang yang beriman apabila mereka beriman dengan Allah dan mereka tidak ragu-ragu dan mereka jihad. Maksudnya, hanya dikatakan beriman. Begitu juga ayat innama sebelumnya. Hanya dikatakan mereka beriman sekiranya bila disebutkan nama Allah, hati mereka gemetar. Bila dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal pada Allah. Jadi penafian iman sehingga ghayah, sehingga dibuat mereka lakukan perkara ini, maksudnya apa? Penafian terhadap iman sehingga ada tanda penyudah ini, iaitu tanda penyudah hukum dengan jadikan Nabi sebagai hakim atau hati gemetar dan amalan-amalan yang amal hati tadi, menunjukkan bahawa tanda penyudah ini adalah wajib ke atas manusia. Dia kata al-ghayah. Al-ghayah bukan tanda penyudah sebenarnya, tapi apa yang diinginkan dalam ayat itu adalah menjadi kewajiban terhadap manusia. Maksudnya kalau tak, kita takkan iman kita tak sempurna lah. Tak sempurna dengan benar. Sekiranya kita tak jadikan Nabi sebagai pemutus segala perkara. Gaduhlah macam mana sekalipun. Dah tahu yang mana sunnah Nabi, redalah. Terimalah. Walaupun hati kita mula-mula rasa lain. Kita akan temukan bahawa, rupanya aku selama ni jadi hero, salah rupanya. Kita akan temukan, rupanya aku salah. Ramai orang yang jadi degil, tidak menerima sunnah kerana mereka ke depan sebelum mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah lawan. Mereka dah bersuara, dah bercakap, dah bertindak, dah bawa kumpulan. Bila nak tarik balik, susah. Sebab tu lebih baik dalam berlaku isu apa-apa, diam. Lebih baik. Sebab tu dalam ketika kita tak jelas satu benda, diam. Yang halal, sampaikan, buat. Yang haram, tinggalkan dan larang orang. Mushtabihat, diam dulu. Diam. KIV. Untuk kita, jangan buat. Orang lain yang buat, tanya, kau yakin ke? Tak yakin juga, diam. Jangan buat. Tapi kalau orang tu yakin, jangan dulu. Jangan kata orang tu haram. Kaji dulu sampai jelas. Sebab benda mushtabihat ni, la ya'lamuha kathirun minan nas. Ramai orang tak tahu. Kena cari orang yang alim betul-betul yang boleh putuskan perkara tersebut. Hidup kita tak terlepas daripada perselisihan dan isu. Jadi macam mana cara kita nak settle isu, nak selesaikan isu? Zaman sekarang, zaman sekarang masih ada ulama ke? Masih ada. Lain dah kata tak ada ulama dah. Kami ni yang bagi fatwa. Bolehlah. Berlaku isu-isu besar yang banyak.
Tak percaya dengan ulama tiap-tiap negeri sekian, tengok pada JAKIM. Tak percaya pada JAKIM, tengok kepada fatwa antarabangsa. Kalau isu berlaku di negara Arab, masih ada Hay'ah Kibar Ulama, masih ada mufti-mufti, masih ada yang banyak. Kalau mereka diamkan, kita yang kecil dan kecut ni, diamlah lebih baik. Isu-isu besar yang melibatkan umat, yang melibatkan pertumpahan darah, yang melibatkan urusan benci dan suka terhadap seseorang, jangan kita sentuh. Itu biarkan level kibar yang memutuskan. Kecualilah kalau mereka sepakat. Semua dalam mujamma' fiqhiyah, ulama' dalam darul ifta', ulama' daripada Hay'ah Kibar Ulama', ulama' mana sekali mengatakan bahawa ini adalah orang yang jahat, perlu kita kita terima. Atau ulama'-ulama' salafiyah secara keseluruhannya sepakat. Seperti yang dikatakan kepada Khumaini, kepada orang Jaham bin Safwan, orang-orang yang memang jelas kejahatan keburukannya pada umat. Kalau tak, lebih baik kita diam. Sebab mereka masih wujud. Dan mereka masih ada suara. Mereka masih bercakap. Lebih baik. Ini prinsip kita. Urusan-urusan berkaitan dengan, Ustaz, solat saya sah tak sah? Macam mana solat? Oh, tadi masa solat, lepas solat nampak seluar koyak pula kat belakang. Bolehlah Ustaz terputuskan hukum macam mana, kawat fiqhiyah ke semua sekali. Sebab urusan tu urusan yang lepas putuskan, dia bertanggungjawab terhadap seorang. Tapi kalau satu urusan berkaitan kemaslahatan umum, yang memutuskannya ialah ulama kering, mana yang tak banyak ilmunya, tak kena. Urusan yang besar, urusan umat. Ini perlu kita fahamkan. Kita belajar macam sekalipun, yakin macam sekalipun, ada bab tertentu yang kita kena tawakuf. Kerana kita ukur diri kita sendiri. Layak atau tidak komen terhadap isu-isu besar. Dan saya mohon maaf kerana kawan-kawan tanya isu besar, saya tak jawab. Tak berani cakap apa. Sebab saya ukur. Memang saya tahu, saya sendiri tak berani nak cakap. Faham, semua orang faham, ada orang tak faham. Orang baca kain mesti faham. Tapi adakah kita layak untuk perkara demikian? Dan perkara ini dah berlaku sejak pada ketika zaman Syekh bin Baz rahimahullah, Hay'ah Kibar Ulama', ketika isu yang besar melibatkan darah umat Islam di Arab Saudi. Ketika Saddam Hussein mula menyerang di padang pasir hantarkan bom jatuh di padang pasir di Riyadh ketika itu. Berkumpullah Hay'ah Kibar Ulama' di kursi Syekh bin Baz rahimahullah. Sekarang ni keadaan sebagaimana berlaku di Kuwait, sekarang di Saudi. Saudi pun sama dengan Kuwait, yang sama-sama lawan, yang menentang Saddam Hussein ketika itu. Sekarang bahaya sampai tidak? Sampai urutan aja tak? Ada. Macam mana nak selesai? Yang boleh minta bantuan dan hulurkan bantuan hanya 3 kumpulan. Nak terima mana satu? Sama isu lah. Sama ada terima daripada kumpulan memang rakyat Arab Saudi dan orang Islam yang baru pergi berjihad di Afghan, yang ada sikit ilmu persenjataan, tapi kalau kekuatan mereka takkan ditakuti oleh Saddam Hussein ketika itu. Ataupun golongan yang bagi semangat, kalau Allah bersama kita, kita jangan takut. Golongan ikhwan ketika itu. Allah bersama kita, jangan takut. Lawan saja, Allah akan bantu. Itulah yang dikatakan kepada Kuwait, dan Kuwait dah hancur ketika itu. Hay'ah bila berbincang, bukan sebab takut senjata, tapi kerana hidup di alam nyata. Mampu atau tidak, kita lawan. Dan apa tindakan yang lebih selamat untuk negara? Hay'ah putuskan. Kita ada pandangan masing-masing, tapi Hay'ah Kibar Ulama' kumpul, yang menjadi mufti negara, mereka putuskan boleh terima tawaran yang disebutkan oleh Amerika Syarikat. Waktu fatwa keluar begini, satu dunia, cerita kat Saudi, satu dunia kafirkan Arab Saudi. Ulama Arab Saudi ramai yang kafirkan, yang ajak orang. Ini cerita dalam negara orang. Kita kalau salah fatwa, tak ada bom Amerika sampai kat kita. Ini cerita dalam negara tersebut, sedang berdepan dengan bom, berdepan dengan kematian. Mereka dah ramai di kalangan rakyat Saudi yang mati di Kuwait, berjuang sama-sama di sana. Masa tu, hormatlah kuasa
setempat untuk memutuskan keputusan berkaitan dengan keselamatan umum. Sebab tu fatwa ini yang berlaku kepada punca perbalahan, dan sampai sekarang ada sisa-sisa marahnya orang Arab Saudi terhadap gerakan Ikhwan Muslimin. Kerana mereka bersama pada asalnya. Tak ada masalah orang Islam sebagai, tapi kita tahu isu itu isu politik dan politik setempat. Dia berpunca juga daripada manhaj. Kerana manhaj Ikhwan berdirinya di Mesir, di bawah kerajaan yang zalim, sebelumnya mereka dizalimi, maka ayat yang mereka bacakan tentang kezaliman. Tak sama dengan orang hidup di Arab Saudi yang negaranya berasaskan Al-Quran dan Sunnah, yang ulama-ulamanya ada kuasa dan diberikan tempat ni, ada tempat belajar, tiba-tiba gunakan ayat berkaitan kezaliman di negara Arab Saudi. Tak kena. Sebab tu dalam bab apa sekalipun, kita perlu rujuk kepada pihak yang layak, berikan kepada yang layak dalam bab perkara tertentu. Komen saya lari tajuk. Dia kena umum lah kat mana-mana pun. Tapi isu tetap berlaku. Isu perselisihan tetap berlaku. Macam mana sekalipun, jangan sampai isu-isu ni menyebabkan kita berpecah belah. Nak berbeza boleh, berbeza pandangan, tapi jangan berlaku satu isu daripada kumpulan yang kuat, pecah jadi lagi, isu lagi pecah lagi, isu lagi pecah. Jangan jadikan isu menyebabkan kita berpecah belah. Berbeza, katakan dengan jelas, tapi kena jaga ukhuwah, kena jaga sesama umat Islam, sesama Ahlussunnah wal Jamaah perlu bersama. Semampunya kita bersama kat mana, bersama. Berbeza tetap suarakan, tapi semampunya untuk kumpul dan bersama, bersama. Kata Syekh lagi, dia balik kepada tajuk iman tadi. Kita tidak mengatakan bahawa penerangan yang dibuat oleh Nabi SAW tentang iman dalam hadis Jibril dan penerangan Nabi SAW dalam hadis rombongan Abdul Qais ada pertentangan. Ini kata Ibn Abil Is. Ini kerana dalam hadis Jibril, baginda SAW menerangkan iman selepas baginda menerangkan Islam. Jadi iman tu cerita soal hati lah, Islam tu cerita soal perbuatan. Dengan itu, makna penerangan ini ialah iman itu adalah beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, disertai dengan amalan-amalan baginda, amalan-amalan yang baginda sebutkan dalam menerangkan erti Islam, iaitu pada sebelumnya. Sebagaimana ihsan adalah terangkum dalam iman yang telah dijelaskan sebelum menjelaskannya. Tuan-tuan fahamilah apa macam saya sebutkan tadi. Ini berlainan dengan hadis rombongan Abdul Qais. Kerana baginda SAW hanya menerangkan iman sahaja yang tidak didahului oleh penerangan tentang Islam. Memanglah Nabi terangkan tentang cerita tentang iman je, semua sekali lah. Amalan semua sekali, amalan hati semua sekali, sebab cerita tentang maknanya iman saja yang tersendiri. Akan tetapi jawapan ini tidak ada kena-mengena dengan penjelasan Syekh rahimahullah tentang iman. Hadis rombongan Abdul Qais masih dipertikaikan. Tapi Syekh sebenarnya Syekh tak sebutkan Abdul Qais pun. Yang ni Al-Imam Ibn Abil Is yang masukkan. Tak ada mana perbincangan. Walaupun Syekh terangkan panjang lebar, Syekh kata apa yang Syekh maksud ke atas tu hanya berkaitan dengan iman. Syekh tak terangkan tentang khilaf perbezaan ini. Okey. Kemudian Syekh terangkan lagi. Dan bagusnya Ibn Abil Is rahimahullah, satu-satu bab beliau masuk, walaupun beliau tak terang habis, tapi semua tajuk tu kita dapat gambaran umum. Dan antum pun belajar akhirat tahawiyah, lepas dah belajar habis, nanti antum akan cari macam mana nak susun balik tajuk yang dah belajar ni. Sebab tu ada kadang-kadang ada kitab cetakan ada kat library kita kat belakang ni, cetakan yang susun ikut tajuk. Dia cerita bab buku sama, tapi dipisahkan, dibuat rombakan, bukan rombakan, susunan. Satu tajuk diletakkan satu bab. Buku tu kita akan nampak lah. Kita akan nampak masya-Allah dalam penerangan Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, penerangan yang sempurna, cuma terpisah satu bab lain. Kadang dia ulang 2-3 kali benda yang sama. Kadang sampai 5-6 kali satu perkara. Sebab mungkin keperluan tertentu yang beliau nampak. Okey, antara soalan yang ditimbulkan tentang hadis ini ialah
sekiranya amalan-amalan zahir yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada 5 perkara. Okey. Sekarang ni sampai sini satu tajuk. Sekarang soalan lain. Kan cerita Islam, iman, amalan dah settle. Cerita seterusnya, okey, Nabi sebutkan rukun Islam ni 5 perkara. Yang Allah wajibkan 5 ke? Kewajipan Islam ni, ni tajuk seterusnya. Kenapa Nabi sebutkan 5 perkara tersebut sedangkan kewajipan Allah lebih banyak daripada itu? Ini persoalan yang nak dibincangkan atau terletaklah tajuk situ. Kenapa 5 amalan ini dianggap sebagai rukun Islam? Bolehlah. Sesuai ke tajuk macam tu. Buatlah ayat macam mana pun. Kenapa 5 perkara atau 5 amalan ini dianggap, kenapa 5 rukun Islam dianggap sebagai rukun? Bolehlah buat macam sekalipun. Yang penting rukun Islam tu ada 5 tu. Kenapa 5 tu? Kenapa rukun Islam hanya 5? Cantik. Terima kasih Ustaz Safwan. Antara persoalan yang ditimbulkan tentang hadis ini ialah hadis Jibril. Balik pada hadis Jibril. Sekiranya amalan-amalan zahir yang diwajibkan, hadis Jibril berkaitan dengan Islam dan hadis Waf Abdul Qais berkaitan dengan tarikh iman. Yang pentingnya tentang rukun Islam lah. Okay. Sekiranya amalan-amalan zahir yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada 5 perkara yang dijadikan jawapan Nabi SAW di dalam hadis Jibril tersebut, maka mengapa baginda SAW mengatakan bahawa Islam adalah 5 amalan ini? Ini soalannya. Okey, setengah ulama menjawab. Ini letakkan nombor 1, jawapan 1. Bahawa 5 amalan ini merupakan syiar Islam. Gariskan, merupakan syiar Islam yang paling nyata dan paling penting. Dengan melaksanakannya, maka sempurnalah keislaman seseorang. Manakala meninggalkannya, menyebabkan dirasakan salah satu ikatan Islamnya telah terungkai. Okey, ini jawapan pertama. Mana syiar Islam kembali pada 5 perkara ini. Berserta dengan rukun dan syaratnya lah. Salat artinya dengan 13 rukun ikut mazhab Syafi'i atau 14 rukun ikut mazhab Hanbali. Setiap mazhab tu ada dia punya syarat rukun. Dirikan semua sekali itulah. Semua sekali yang terangkum dalam kesempurnaan amalan tersebut. Syiar Islam pada 5 perkara. 2. Jawapan sebenarnya ialah, yang sebenarnya maksudnya tahqiq. Ini kata Syekh. Yang tu sebagian ulama sebutkan bahawa itu syiar Islam. Tapi kata Al-Imam Ibn Abilis rahimahullah, jawapan yang sebenar ialah Nabi SAW menyebutkan agama yang merupakan penyerahan diri kepada hamba Allah kepada Tuhannya secara mutlak. Maka semua orang Islam yang berupaya mestilah mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas hati. Amalan yang wajib itu ialah 5 rukun Islam ini. Manakala amalan-amalan lain selainnya menjadi wajib disebabkan oleh masalih dan kepentingan. Ini terjemahan yang bermasalah. Okay. Kenapa? Saya bagi jawapan saya dulu untuk tuan-tuan faham. Kata Syekh, kenapa rukun Nabi sebutkan 5 rukun? Sebab 5 amalan ini adalah wajib fardu ain ke atas tiap-tiap manusia yang melibatkan hubungan mereka dengan Allah. Saya ulang balik, 5 amalan ini, dan ini yang sering saya sebutkan di mana-mana, tarjihat ini. Rukun Islam kenapa 5? 5 amalan ini merupakan amalan fardu ain yang diwajibkan ke atas hamba yang mengikat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah syahadah, salat. Kalimah syahadah jelaslah. Salat.
kalimah syahadah, semua orang Islam kena ucap kalimah syahadah, betul? Solat, semua orang Islam kena solat. Puasa, semua orang Islam kena puasa. Zakat, semua orang Islam kena zakat. Oh, tak Ustaz yang mampu je. Kalau yang mampu, semua masuk mampu. Tapi semua wajib. Dan zakat bukan hubungan manusia dengan makhluk saja. Zakat pun ada kaitan, Allah mewajibkan hubungan dengan Allah. Tunaikan hak Allah, dan di sana tunaikan hak makhluk. Haji juga begitu. Semua orang wajib melaksanakannya. Manakala yang lain, sama ada masalih, kerana masalih al-ibad. Kita baca terjemahan semula. Manakala amalan-amalan lain, jadi amalan yang wajib itu ada lima rukun Islam ini. Okey, tulis secara fardu ain. Mana yajibu lillahi ibadatun mahdah 'ala al-a'yan. Fardu ain lah. Amalan lima perkara ini, apa yang disebutkan adalah manusia perlu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, dengan wajib melakukan amal ibadah ini secara mutlak di atas semua orang, secara fardu ain. Maka diwajibkan ke atas tiap-tiap orang yang mampu untuk beribadah pada Allah dengannya. Dan inilah dia lima rukun tersebut. Manakala yang lain, manakala yang lain. Yang ke atas tu, kalau tuan-tuan baca, faham, bolehlah. Kalau tak, faham apa yang saya masukkan. Iaitu diwajibkan semua orang wajib menyembah Allah dengan sebenar-benarnya dengan lima amalan tadi secara fardu ain, tidak ada orang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Manakala yang lain, manakala amalan-amalan lain selainnya menjadi wajib disebabkan oleh masalih, gariskan disebabkan oleh masalih atau kepentingan, hukumnya tidak wajib. Maka hukum wajibnya tidak terkena kepada semua manusia. Sebaliknya ia menjadi sama ada fardu kifayah, mana selain daripada ini sama ada fardu kifayah, seperti jihad. Jihad wajib tak? Wajib. Tapi kalau orang dah pergi jihad, ada yang pergi tuntut ilmu, ada yang duduk makmurkan negara. Tentera pergi berjihad, jaga sempadan, yang lain duduk ngajar, bekerja, berkhidmat dalam bidang-bidang yang lain. Okay. Amar ma'ruf nahi mungkar, dah ada badan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau ada orang nahi mungkar, yang lain buat hukum-hukum fardu kifayah yang lain. Itu artinya masalih dan nahi mungkar. Perkara-perkara ini diperlukan bagi melaksanakan seperti kepimpinan, pemerintahan, fatwa, pembacaan, pengajaran dan sebagainya. Ini semua fardu kifayah. Jadi selain daripada yang tu sama ada di fardu kifayah, fardu ain yang lima tadi, kewajipan yang lain sama ada dia masalih, iaitu maslahah. Ada kemaslahatan yang merupakan fardu kifayah pada satu tempat, masalah untuk pergi berperang, masalah untuk pergi belajar ilmu dan fatwa, masalah untuk ekonomi dan sebagainya. Itu fardu meningkatkan ekonomi Islam dan sebagainya. Itu fardu kifayah. Cuma terjemahan sini dia tidak menyambung sedikit. Tapi kita faham. Itu satu. Manakala amalan yang wajib disebabkan oleh hak anak Adam, bukan manakala situ kita boleh kata sama ada, ataupun kita begitu juga amalan yang lain yang kenapa tak masuk rukun Islam disebabkan oleh hak anak Adam. Kat sini sudah manakala amalan yang wajib disebabkan oleh hak Adam. Manakala tu bolehlah, tapi maksudnya masih lagi Syekh menerangkan tentang kenapa amalan yang lain tak termasuk dalam rukun Islam. Yang pertama sebab amalan yang lain itu masalih yang berkaitan maslahah, yang merupakan maslahah, yang merupakan fardu kifayah. Wajib tapi secara fardu kifayah, ataupun wajib kerana hak anak Adam, hak manusia. Maka hukum qisas dijalankan terhadap orang yang terlibat, sama ada tuan atau orang yang dikenakan qisas. Qisas itu wajib, tapi bukan semua orang kena qisas.
Yang terlibat saja. Hanya pihak yang terlibat. Kadang-kadang hak itu akan gugur apabila empunya hak menggugurkannya, seperti membayar hutang. Ini cerita umum. Hak manusia. Selain daripada qisas, bayar hutang. Wajib tak bayar hutang? Wajib. Sebab tu saya kata terjemahan sini ada sikit kekeliruan dalam susun ayat, dalam penyusunan ayat. Di kewajipan yang lain seperti kewajipan bayar hutang. Wajib tak bayar hutang? Wajib, tapi bukan fardu ain pada semua orang. Siapa yang hutang je lah, yang melibatkan hak anak Adam. Atau memulangkan barang yang diamanahkan kepadanya. Pinjam kereta orang, pulangkan balik lah. Pinjam motor orang, pulangkan balik. Pinjam duit, bayar balik. Mana sama ada duit atau barang, pulangkan. Wajib, tapi bukan fardu ain kepada semua orang. Pulangkan harta pada tuannya. Yang tak pinjam macam mana? Memulangkan barang yang dirampas. Ini pun berkaitan dengan orang. Bertaubat daripada melakukan zalim terhadap darah, harta atau kehormatan. Yang berdosa je lah. Taubat pun wajib. Semua orang berdosa. Tapi hukum dia melibatkan yang buat dosa saja. Taubat secara umum, ya wajib. Semua orang ada dosa-dosanya. Tapi kita kata wajib bila orang melakukan dosa. Apa lagi di situ? Okey. Yang wajib kata orang melakukan zalim terhadap darah, harta atau kehormatan. Atau berkaitan hak isteri. Yang kahwin je lah cerita tentang hak isteri. Yang terlibat saja. Yang ada isteri. Kadang macam Muaz, tak payah. Macam Muaz ke cerita dia suruh dia cari isteri. Ramai. Tapi kita sebut Muaz dulu kat ujung. Kan? Wajib adil. Wajib berlaku adil terhadap isteri-isteri. Tak ada seorang tadi. Ada ke yang lebih sini? Tak datang. Semua yang ada penakut. Jadi tajuk tak cerita kat sini. Tak payah cerita kat sini. Dia wajib berlaku adil terhadap isteri-isteri hanya untuk orang yang ada isteri lebih daripada seorang. Kalau semua ni tak ada isteri lebih, tak payah cerita banyak-banyak. Walaupun ramai minat. Sendiri tak ada tapi minat. Minat cerita. Okey. Memberi hak pada anak-anak yang ada anak je lah. Menyambung silaturahim yang ada keluarga dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi kenapa rukun Islam? Yang lain dia ada kaitan. Sama ada kaitan maslahah. Iaitu yang melibatkan jadi fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya. Kemaslahatan. Wajib kerana maslahah seperti zakat, seperti jihad. Seperti mengajar, memberi fatwa dan sebagainya, ataupun menjadi hakim. Ini semua berkaitan dengan kemaslahatan, jadi fardu kifayah, atau berkaitan dengan hak manusia. Hak manusia. Hak manusia ni semua orang lah. Buat baik dengan ibu bapa. Yang ada ibu bapa lah. Yang lahir anak yatim piatu macam mana? Dia kena doakan saja. Doakan untuk mak ayahnya. Sebab dia tak pernah jumpa mak ayah contoh. Dia hanya doakan. Mak ayahnya pun dah tak ada kat dunia ni, sebagainya. Jadi ini bukan hak manusia. Berlainan dengan puasa pada bulan Ramadan. Menunaikan haji ke Baitullah. Sembahyang 5 waktu dan menunaikan zakat. Sekalipun zakat merupakan kewajipan berbentuk harta, tetapi ia telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia mesti dibahagikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Ini wajib ke atas semua orang. Oleh itu wajib disertai dengan niat. Sebab itulah dalam bab ni zakat wajib dengan niat. Tapi sedekah tidak wajib dengan niat. Ini khilaf sebenarnya. Tapi Syekh terangkan dalam mazhab Abu Hanifah. Dan ia tidak boleh ditukar, ia tidak boleh dilakukan oleh orang lain tanpa izin tuannya. Serta tidak dituntut kepada orang kafir. Kalau ada harta, Ini khilaf mazhab. Kanak-kanak dapat harta pusaka. Ayah dia meninggal, mak dia meninggal. Tinggal budak-budak. Dapat harta seorang 1 bilion. 3 orang adik-beradik. Kaya betul lah. 3 bilion. Nak sebut 3 juta tak main. Sebab isu sekarang semua bilion-bilion. Isu sekarang semua besar. Jadi kita kata kaya dapat harta 3 bilion. 3 orang adik-beradik dapat seorang 1 bilion.
Semua budak-budak lagi. Wajib ke tidak setiap tahun mereka keluarkan zakat? Wajib tak wajib? Hak harta ke hak Allah? Dia bukan hak harta ke atau hak yang ditaklifkan pada orangnya? Kewajipan tu ke atas harta atau kepada orangnya? Mazhab Abu Hanifah wajib kepada orangnya. Orangnya belum menerima tanggungjawab, harta itu dibekukan sampailah mereka besar. Tapi mazhab jumhur, zakat melibatkan hak harta. Itu hak harta yang sampai masanya perlu dibahagikan kepada 8 asnaf dengan kadar yang diketahui oleh syarak. Dalam syarak. Dekat sini Syekh ambil contoh sini kerana Syekh berbahasa Abu Hanifah. Kita faham Syekh masukkan sini dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau harta zakat, tuan dia tak faham, tuan dia tak ada, tak sah. Tuan dia kena niat, wajibkan tuan dia niat. Tapi jumhur mengatakan bahawa walaupun tuan dia masih kecil, kanak-kanak, sampai masa wali dia boleh keluarkan harta untuk dia walaupun tuan dia belum faham. Kewajipan harta. Sini ada khilaf lah. Tapi sini Syekh terangkan, macam mana sekalipun, apa Syekh sebut tu betul lah, istishhad. Sebab tu mazhab Abu Hanifah, kerana beliau sedang berhujah dengan geng Abu Hanifah ni. Yang duk bincang benda ni baca apa? Yang bincang benda ni banyak, ada golongan dalam mazhab Abu Hanifah. Syekh terangkan bahawa sebab tu dalam mazhab Abu Hanifah diwajibkan untuk orang-orang yang mengeluarkan harta dalam harta yang wajib kepada tiap-tiap orang yang mengeluarkan harta untuk orang lain, wajib orang tersebut niat. Jadi contoh, saya niat untuk saya ada harta, saya ada 6 juta. Jadi saya nak keluarkan zakat. Saya beritahu pada Ibnu Ahmad, Syekh, tolong keluarkan zakat harta. Harta 6 juta. Uruskanlah untuk siapa sebagainya. Dah ada niat dah. Baru dia boleh buat. Detailnya dia boleh buat sendiri. Kena ada niat. Mazhab Abu Hanifah wajib bab zakat ni kena ada niat daripada orang yang melaksanakannya. Tapi kita mazhab jumhur, tahu-tahu gaji kena potong je. Kita kadang-kadang dah letak duit dalam bank kan. Kita dah ni zakat. Tahu-tahu duit kena potong, tak apalah. 2.5 kena potong bila zakat pendapatan ke apa semua sekali. Kita letakkan pada KWSP, letakkan pada ni, dia potong sendiri. Sebab kita berpegang pada mazhab jumhur. Okey, sebaliknya hak hamba tidak dituntut disertakan dengan niat. Ini berkaitan dengan, sebab itulah zakat, kata Syekh. Zakat ni kenapa kata wajib? Kata zakat ini dia perlu fardu ain sebab dia beza buat zakat ni. Zakat dia berkaitan hak Allah dan berkaitan dengan taklif Allah dah wajibkan kepada kita. Ni Syekh nak terangkan kepada orang-orang mazhab Hanafi. Okey, sekiranya orang lain menunaikan bagi pihaknya tanpa kebenarannya, maka kewajipannya terlepas serta ia dituntut daripada orang kafir. Ini silap ni. Pada asalnya tidak, terbalik. Kita tengok kepada asal. Fa inna zakata wa in kanat haqqan maliyan fa innaha wajibah lillah wal asnaf ats-thamaniyah masarifuha wa lihadza wajabat fiha an-niyyah wa lam yajuz ay yaf'alaha al-ghair anhu bila izni. Tak boleh orang lain buat untuk dia. Walam tutlab minal kuffar. Betul, zakat tak diminta daripada orang kafir. Orang kafir mereka tidak diminta keluarkan zakat. Jadi zakat tu diwajibkan ke atas personal, bukan ke atas harta. Ni hujah Abu Hanifah, hujah kuat ni sebenarnya kalau kita bincangkan betul. Zakat tu zakat atas harta. Kalau zakat wajib atas harta, orang kafir pun kena ambil zakat dia sebab harta dia pun kena keluarkan. Tapi zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki harta, sebab tu orang kafir tak wajib keluarkan zakat. Tapi perbincangannya masuk mafsah fiqh, bincang kemudian. Ada hujah jumhur jawab balik. Tapi kalau kita tengok khilaf, memang nak hujah mazhab Abu Hanifah ni kalau cerita tentang masalah hujah akliyah, memang power. Memang power. Okey, begini juga kewajipan yang wajib
kerana hak Allah Subhanahu Wa Taala seperti kafarah yang disebabkan oleh manusia dan mengandungi makna hukuman. Sebenarnya cerita tentang kafarah. Kafarah pun wajib ni niat. Jadi kalau sedekah boleh, tak ada masalah. Tuan kita boleh sedekahkan dengan isteri, gunakan duit suami untuk sedekah, boleh tidak? Boleh. Cukup dengan keizinan umum. Suami kata kalau jumpa orang miskin datang bagilah. Kalau keluarga awak datang belanjalah. Tak payahlah nak telefon-telefon nak minta sekali. Saya ingat mertua saya, paling pantang orang tanya, boleh tak abah ambil duit untuk ni? Nak ambil duit ambil lah, buat apa minta-minta. Dia marah kalau orang minta. Mana kalau anak-anak nak minta duit belanja sekali, dah tahu duit kat situ, pergi ambil lah, nak ambil. Itu ada orang yang macam tu. Jadi keizinan umum. Ada perlu ambil. Tapi ramai orang yang semua dah kena minta. Saya jenis macam tu juga sebenarnya. Dengan ini bab tertentu tak payahlah pening-pening semua ni. Cakap nak belanja dengan adik-beradik, belanja dengan kawan, belanja dengan semua ni, jumlah-jumlah yang tertentu, ambil lah, belanja je lah, buat apa nak pening, kan? Sah ke tidak sedekah? Sah, kita tak tahu apa, kan? Cuma yang kita tahu kadang-kadang buka dompet, tinggal sikit. Itu kadang-kadang ni jugalah, kan? Kenapa tinggal sikit? Itu berlaku bila mana? Bila kita nak pergi makan besar, kan? Kurang. Itu biasalah tu. Okey. Oleh kerana itu, mukallaf merupakan salah satu syarat dalam mengeluarkan zakat. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Mesti dia mukallaf. Dia dah baligh dulu baru wajib keluarkan zakat. Kanak-kanak tidak diwajibkan zakat. Sebagaimana orang kafir tak diwajibkan zakat dalam mazhab Abu Hanifah. Kerana Allah wajibkan zakat itu kepada orang yang mukallaf. Kalau mereka tidak mukallaf, maka tidak diwajibkan zakat. Namun jumhur kata kewajiban zakat adalah terhadap harta. Tapi harta orang kafir, harta orang kafir itu yang menghalang mereka daripada melaksanakan ialah kerana mereka kufur. Ya, orang kafir keluarkan zakat, tak keluar zakat, tetap kafir juga. Mereka tetap kufur. Tak sama cerita dengan budak-budak. Dan sebagainya. Ada perbincangannya. Okey, ia tidak wajib ke atas kanak-kanak kecil dan ni bab zakat ni. Ia tidak wajib ke atas kanak-kanak kecil dan orang-orang yang gila mengikut pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Boleh sebut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Okey, sampai sini. Ia akan datang kita akan cerita bab qada dan qadar semula. Mana Syekh dah bab ni kita akan masuk semula bab qada dan qadar. Minggu ni sahaja dah 3 kali saya bab qada qadar. Kebetulan kelas-kelas ni masuk semua qada qadar. Jadi minggu depan kita akan bincang balik bab qada qadar insya-Allah. Kerana apa? Berkaitan dengan rukun iman yang 6. Nak terangkan, saya terangkan khas berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, insya-Allah. Kita buka pada soalan. Soalan yang berkaitan dengan tajuk. Kalau soalan luar, kita jumpa di luar. Soalan luar. Soalan berkaitan dengan tajuk, kalau ada yang tak jelas. Okey, jelas insya-Allah. Okey, jadi sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberikan keberkatan terhadap masa kita, keberkatan terhadap ilmu kita. Semoga apa yang kita belajar ni yang mampu kita amalkan, kita amalkan. Yang tidak mampu kita amalkan, kita beriman dengannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati keseluruhan usaha kita dalam ketaatan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.